Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini seakan-akan kali pertama Anwar Ibrahim macam dah tak sabar lagi. Ini apabila ada perdebatan keras berlaku di parlimen hari ini. Sehingga kan Anwar Ibrahim tampil memberikan kenyataan yang jarang-jarang kita dengar. Kata Anwar Ibrahim, lihat keseluruhan temu bual. Jangan petik jawapan cut and paste. Anwar Ibrahim padu menyekolahkan Hamzah Zainuddin. Hamzah cuba-cuba untuk menemplak, untuk cuba-cuba membuat Anwar Ibrahim malu di parlimen. Tapi padu Anwar Ibrahim menjawab Hamzah Zainuddin. Dia kata, sila lihat keseluruhan temu bual, jangan petik jawaban cut and paste. Perbuatan memetik jawapan cut and paste ini adalah perbuatan orang pemalas. Orang yang cut and paste ini pemalas. Tidak habis apa yang dia dengar. Hanya sedutan-sedutan penting-penting saja. Ialah sekarang ini ramai cyber trooper. Yang herannya, ramai juga ahli politik ini termakan kebodohan dan juga kemalasan cyber trooper. Kenapa saya cakap mereka tu cyber trooper ni kadang-kadang ada sikap kebodohan dan kemalasan? Kerana mereka hanya suka petik-petik, potong-potong ucapan orang dan lalu dihantarlah kepada media sosial dan ahli politik pula bulat-bulat terima pula apa yang sudah disunting, di cut and paste oleh segerombolan cyber trooper yang memang penuh dengan kebodohan dan juga penuh dengan kemalasan itu. Mereka copy and paste, lalu ahli-ahli politik ini pula tak tahulah, boleh-boleh pula percaya dengan cut and paste tersebut. Oleh sebab itu, kita memohon supaya ahli politik pada masa ini jangan terlalu percaya dengan cut and paste di dalam mana-mana media sosial. Dengarlah sampai habis. Itu nasihat Anwar Ibrahim. Lihat keseluruhan temu bual, jangan petik jawapan cut and paste, kata beliau. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Hamzah Zainuddin, PN Larut, dan menasihatkan ketua pembangkang itu supaya tidak membaca penjelasannya berkaitan ekonomi madani yang telah disunting dan dimuat naik di laman sosial semata-mata. Merujuk wawancaranya bersama Christian Amanpour dari CNN baru-baru ini, kata Anwar Ibrahim sebagai seorang bekas menteri dan wakil rakyat, Hamzah Zainuddin perlu melihat temu bualnya secara penuh dan bukan sekadar membaca jawapan cut and paste. Menurut temu bual CNN, saya sorkan Larut lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak lihat cut and paste yang dibuat, kata beliau. Kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan CNN yang memberikan liputan sepenuhnya. Tapi ada unsur khianat yang memotong, menunjukkan tidak ada jawapan lengkap. Katanya, ketika menjawab komen Hamzah Zainuddin yang menyentuh mengenai wawancara bersama CNN itu ketika memberikan soalan tambahan berkaitan kerangka dasar ekonomi madani. Anwar menambah bahawa tindakan yang tidak bertanggung jawab itu bertujuan memberi persepsi negatif terhadap diri Anwar Ibrahim. Hamzah sebelum itu meminta Perdana Menteri menjelaskan inovasi baru ekonomi madani yang dikatakan berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Dasar itu diperkenalkan Dr. Mahathir Mohamad 4 tahun lalu semasa senerahu kerajaan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ekonomi madani yang dicetuskan di bawah pentadbirannya bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal selain isu nilai dan ihsan. Asas pertama, konteks negara kita berbeza pasca COVID-19. Kita terima kenyataan kita berhadapan dengan keadaan tidak terjangkau dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak. Oleh itu, kita memikirkan keperluan memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai, agama, pemikiran dan masalah tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal Bank Dunia. Ekonomi madani juga mendukung cita-cita menyeluruh negara. Bukan sahaja hasil ekonomi, tetapi sasaran sosial tata kelola, kata beliau lagi. Anwar turut bersetuju bahawa usaha untuk memberi penjelasan lebih lanjut perlu
digerakkan supaya rakyat faham tentang ekonomi madani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, satu lagi pendedahan paling menarik pada malam ini. Apabila kekalahan Perikatan Nasional di Dun Pelangai semalam bukanlah jalan pengakhiran ataupun cerita akhir kepada sakitnya tudih sini yang dialami oleh Perikatan Nasional. Rupa-rupanya itu baru permulaan. Lebih pedih, lebih pedas menyusul selepas itu. Diharapkan Perikatan Nasional jangan pula tiba-tiba bubar. Kerana sebelum ini ramai penganalisis politik merasakan ada harapan Perikatan Nasional mungkin akan bubar. Ini kerana kita dapat lihat seakan-akan Muhyiddin Yassin kini semakin tersisi daripada bidang kuasa di Perikatan Nasional apabila mula pula Mahathir Mohamad tiba-tiba muncul dalam Perikatan Nasional. Bahkan telah pun secara tidak rasmi diangkat sebagai penasihat ekonomi kepada 4 buah negeri PAS. Jadi, seringkali kita lihat seakan-akan Muhyiddin tidak masuk pun di dalam perbincangan-perbincangan itu. Sedihnya, apakah Muhyiddin akan tiba-tiba mengubah fikiran dan akan berdamai membuat MOU dengan Anwar Ibrahim bagi mendapatkan peruntukan parlimen dan juga bagi meredakan keadaan kerugian kepada Perikatan Nasional. Jangan kita silap, pernah sudah dibuat oleh Anwar Ibrahim sebelum ini dalam masa Perdana Menteri sebelum itu Ismail Sabri Yaakob. Mereka membuat perjanjian MOU dan menyebabkan Ismail Sabri Yaakob tetap menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal beliau. Itu satu berita yang baik, tetapi mungkin berita kejutan buat Perikatan Nasional. Hari ini dipetik daripada Harapan Daily, susulan daripada kekalahan di PRK Dun Pelangai. Ini pula berita yang lebih menyedihkan, iaitu didapati gelombang hijau sudah tepu, tak lut lagi di selatan Semenanjung. Pilihan raya PRK Dun Pelangai menyaksikan Barisan Nasional mengekalkan kemenangan. Menang dengan 2,949 undi majoriti mengalahkan calon Perikatan Nasional dan bebas. Ini isyarat memberangsangkan kepada kerajaan perpaduan. Menang 3-0 setakat ini. Selepas PRK Pulai dan Simpang Jeram, ini di Pelangai pula menunjukkan kerajaan perpaduan makin steady. Ada yang kata ini kemenangan besar kepada kerajaan. Sebabnya, dulu masa bersatu jadi kerajaan, mereka kalah teruk juga 2 PRK, Tanjung Piai dan Semenyi. Bersatu tidak boleh pertahankan kerusi walau dalam kerajaan. Kenyataan bahawa kerajaan perpaduan boleh menang 3-0 pada saya menunjukkan 3 perkara. Perkara pertama ialah gelombang hijau sudah tepu dan makin merudum. Hanya kuat di negeri utara negara, tak lut masuk ke selatan. Kedua, politik 3R ini tidak berdaya tahan. Pengundi kelabu sudah buka mata. PAN is a bad news kalau keep pushing 3R yang radikal. Maknanya, walaupun tak berapa berkenan dengan kerajaan, mereka terpaksa telan bagi peluang habiskan penggal. Ketiga, UMNO pula makin diterima. Bila mana rakyat nampak, PN pun buat perangai sama. Kes Jana Wibawa, kes anak menantu lari, kes siasatan peguam PN, sakau duit 1MDB, sakau atas sakau lagi, menunjukkan dalam politik, penyamun dan penyakau ada di mana-mana merentas parti. Pada saya, politik Malaysia semakin stabil. Terbantutlah langkah tebuk atap mereka. No way, ada yang berani nak kosongkan kerusi dan ambil risiko buat PRK dengan prestasi kerajaan perpaduan sebegini. Ada penyokong PN berbunyi, walaupun menang, katanya PHBN makin kurang undi. Beginilah, politik ini pada mata pengundi macam sukan juga. Kalau skor 8-7 pun akan tetap kalah. Walau ada satu skor atau satu undi membezakan, tetap juga menang.
Lihat saja Khairi Jamaluddin dan Syahrir Hamdan. Mereka kalah tipis tapi gentleman. Walaupun di luar mereka tetap sembang atau sumbang idea membina. Tidaklah jadi loser. Mengapa PN tidak berjiwa lebih besar? Ucap tahniah dan move on. Cuba lagi penggal depan. Bagi kita pengundi biasa, kita harap sama ada kerajaan dan pembangkang buat kerja. Satu, bangunkan negara. Satu lagi, buat semak imbang. Sebab itu sememangnya kerja mereka. Kita pun sudah tepu dah nak baca isu politik. Sekarang, lihat bagaimana politikus boleh bekerja sama bina sebuah negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe untuk isu kali ini. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pasti berita terburuk yang diterima oleh Perikatan Nasional. Lebih buruk daripada kekalahan yang berlaku di PRK Dun Pelangai semalam. Yang itu sudah berlalu, tapi yang ini kini mendatang. Cerita tukar kerajaan kini terbukti sudah tak jalan lagi ataupun tak diterima lagi, tak relevan lagi, bahkan sudah basi, tidak akan menang lagi. Sejak Muhyiddin Yassin yang gagal mengejar impian menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, semua pilihan raya yang diadakan selepas PRU 15 sentiasa dikaitkan dengan pertukaran kerajaan. Kalau masih ingat, pernah diramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos baru-baru ini. Tetapi sekarang dan nak menjengah bulan November, Anwar bukan saja makin kuat, bahkan makin disukai orang. Selain daripada itu, ada juga orang yang boleh kita kata kurang bijak sehingga sanggup menceraikan, berjanji akan menceraikan istrinya kalau Anwar masih menjadi Perdana Menteri selepas bulan Ogos. Nampaknya janji beliau itu makan diri. Inilah yang kita kata kebodohan yang tidak bertempat. Hari ini ketika PRN 6 negeri diadakan tidak lama selepas PRU 15 berakhir, walaupun pilihan raya itu hanya melibatkan kerusi Dewan Undangan Negeri dan tidak sama sekali terkait parlimen, ia tetap dikaitkan dengan propaganda menukar kerajaan. Digembar-gemburkan secara meluas bahawa kononnya jika 3 negeri takbiran PH iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan berjaya ditawan, ia didakwa akan menyebabkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang dipimpin Anwar Ibrahim akan turut tumbang. Meskipun ternampak tidak logik dan sukar diterima akal, tetapi sepanjang kempen PRN tersebut, itulah naratif yang paling banyak diperkatakan oleh para pendukung PN. Syukur akhirnya PHBN berjaya mempertahankan 3 negerinya dan begitu juga dengan Perikatan Nasional yang berjaya mengekalkan 3 negeri dikuasainya. Maka cerita tukar kerajaan senyap dengan sendirinya. Kemudian, apabila berlaku PRK di Pulai dan Simpang Jeram, berikutan kematian Allahyarham Salahuddin Ayub, cerita tukar kerajaan sekali lagi dimainkan. Kali ini, harapan untuk menembusi Johor dikaitkan dengan kemungkinan negeri itu jatuh ke tangan gelombang hijau pada PRU akan datang. Bagi kerusi Parlimen Pulai pula, kegairahan PN mahu menawan kawasan itu kerana ia akan menyebabkan kerajaan perpaduan hilang majoriti 2/3. Seterusnya didakwa akan meletakkan kedudukan Anwar tidak stabil serta memungkinkan kejatuhannya. Syukur sekali lagi, Pulai dan Simpang Jeram turut tidak berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional. Buat seketika selepas itu, cerita-cerita tukar kerajaan tersenyap dengan sendirinya. Dalam kempen PRK Pelangai yang kemudiannya kini sudah pun diketahui, ketika peringkat awal kempen diadakan lagi, PN sudah mula menjajah cerita kejatuhan kerajaan negeri Pahang akan berlaku jika mereka berjaya memenangi kerusi itu. Bahkan Muhyiddin secara terbuka menyebut Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan mengangkat sumpah
dalam waktu terdekat sebaik saja PRK Pelangai berakhir jika kemenangan diperolehi. Dalam konteks Pahang, untuk Perikatan Nasional menjadi kerajaan, ia sudah tentu memerlukan beberapa adun Barisan Nasional kena melompat parti. Bagi mereka yang arif dengan perkiraan untung rugi berpolitik, untuk adun dari Barisan Nasional melompat menyertai Perikatan Nasional pada ketika ini adalah sesuatu yang nampak mustahil dan merugikan buat mereka, perbuatan yang mungkin satu perbuatan yang bodoh, kerana gabungan pimpinan Muhyiddin itu adalah pembangkang di peringkat pusat. Lebih bermanfaat dan menguntungkan untuk mereka kekal bersama BN, lantaran UMNO adalah kerajaan di peringkat negeri dan juga pusat. Apapun, dengan gagalnya Perikatan Nasional menang di Pelangai, bererti sembang serta Gormal yang untuk menukar langsung tidak jalan dan tidak melekat di hati pengundi. Sembang dan Gormal itu bahkan sudah tidak laku sejak PRN 6 negeri lagi. Kemudian di PRK Pulai dan Simpang Jeram serta yang terbaru di Pelangai. Sudah tentu sebab utama kenapa ia tidak jalan ialah kerana PN ketika jadi kerajaan dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, ia terbukti sebuah kerajaan yang sangat gagal dan membuatkan ramai kecewa. Kecuali yang berjaya hanyalah program Jana Wibawa. Lalu, apa agaknya modal yang dijana Perikatan Nasional dalam PRK yang berikutnya nanti? Yang terdekat ini di Kemaman dan dengar-dengarnya di Masjid Tanah pun hampir pasti bakal ada PRK juga selepas ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.